Tujuan kita untuk mengadakan KC hari ini adalah untuk mengumumkan pelancaran satu kempen, nationwide campaign untuk selamatkan beras negara kita, industri beras negara kita oleh rakyat, bagi rakyat. By allowing Syed Mokhtar to take over control of Bernas, and with the delisting of Bernas from Bursa in its final stages of completion to take the company private, the government has failed, kerajaan telah pun gagal dalam tanggungjawabnya untuk melindungi kepentingan dan kebajikan petani-petani dan juga pengguna-pengguna di negara kita ini. Objektif. Yang pertama, untuk menamatkan status pengimport tunggal beras Bernas dengan membenarkan lebih banyak syarikat-syarikat untuk memasuki dalam pasaran, untuk membolehkan persaingan, untuk memastikan pengguna mendapat harga yang berpatutan dan beras yang berkualiti. Yang kedua, untuk mendapatkan kerajaan melantik satu badan awam, a public body, untuk mengawal selia dan memantau industri beras bagi memastikan kepentingan dan kebajikan para petani dan pengguna dilindungi. Dan yang ketiga, untuk memberi tumpuan semula dasar pertanian negara dengan mengarahkan tenaga negara dalam meningkatkan pengeluaran beras tempatan beras ke taraf sara diri yang mencukupi untuk mengurangkan pergantungan kepada beras import dengan meningkatkan kebajikan dan pendapatan petani. Padi ini duduk di sebelah pihak petani, beras di sebelah kita kata pengeluar, yang dikatakan hari ini Bernas, dan nasi adalah kepada pengguna. Jadi kami di pihak pengeluar ni sekarang ni dah semakin terimpit dengan kos-kos yang semakin meningkatkan. Sebagai pengeluar beras adalah menjadi satu tanggungjawab Bernas yang sudah lari daripada prinsip asal pengambilalihan daripada lembaga padi negara, iaitu menjaga kebajikan petani. Sekarang ni Bernas sudah jadi satu syarikat yang mengira hanya keuntungan semata-mata tanpa memberi pulangan kepada petani. Semasa LPN dan diswasdakan itu, pihak Kementerian Keuangan, kalau tak silap saya, telah meletakkan satu syarat supaya kepentingan petani ini jaga dengan bagi saham kepada petani sebanyak 45%. Tetapi hari ini saham tu habis dibeli oleh seorang tauke. Jadi dalam masa yang sama kami diminta mengeluarkan hasil yang tinggi untuk negara. Tapi yang masa yang sama juga import beras masuk menjadi lambatkan dalam negara sekarang ni. Dan saya dipahamkan beras import lebih murah sekarang ni, nilai dia lebih kurang 300 USD untuk 1 tan import masuk sekarang. Tapi siapa yang untung? Kalaulah kami ada pegangan share saham dalam syarikat ini, kami juga ada suara dan keuntungan itu akan balik kepada petani. Sekarang ni saham dah tak ada. Petani hairan hari ini bila kami bersuara, kenapa harga padi tak boleh dinaikkan sedangkan harga beras dah dinaikkan sejak 8 tahun yang lalu. Bila kami kemukakan, kami bersuara menuntut kenaikan harga padi, dibagi alasan sekiranya harga padi naik, harga beras akan naik. Tapi selama ni kerajaan tak pernah menyebut pun kalau minyak dan elektrik naik, barang akan naik. Tak disebut. Tapi kalau petani yang marhain yang 240,000 ni, kerajaan bagi alasan yang kami tak boleh terima. Sedangkan gula, tuan-tuan, gula dalam masa 2 tahun boleh 6 kali kenaikan. Kenaikan ni siapa yang untung? Syarikat tertentu. When we talk about the campaign, a nationwide campaign, we're not talking just about going down to the streets to protest in KL, but we are also going around the country to have a roadshow with forums and ceramah perdana and etc. Right? Which we will announce from time to time. And of course, definitely in this case, in this coming parliament sitting, we will be raising all these issues and we will be hounding the government until we get a satisfactory answer, although I doubt we will get the answers that we are looking for.